minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara seagama dengan ustaz, kawan-kawan yang bukan beragama Islam, sama bersama dengan ustaz, InsyaAllah kehidupan kita akan diberkati Allah apabila kita mempunyai ilmu di dalam dada. Hari ini ustaz tak buat pagi ni ustaz tak buat tafsir Al-Quran, terjemahan tafsir Al-Quran. Mungkin insyaAllah malam nanti ustaz buat tafsir Al-Quran. Dan pada pagi ni ustaz nak ambil kesempatan, ustaz nak ambil kesempatan sedikit dengan persoalan-persoalan yang masuk dalam messenger ustaz mengenai keagamaan lah, tentang hal agama lah, ya. Banyak sangat tolak masalah rumah tangga. Rumah tangga pun banyak juga ni, banyak masalah rumah tangga. Tapi tolak yang itu dulu. Yang itu ustaz tak boleh nak cakap dalam ni, sebab nanti akan meletakkan fitnah, akan kadang-kadang yang si bertanya itu akan tidak berasa puas hati, kata mengaitkan rumah tangga dia, tak. Ni masalahnya, ramai yang bertanya bagaimana nak memulakan solat. 2 hari lepas dan 2 hari lepas, tak silap ustaz, ataupun semalam ke? Semalam ada satu mesej daripada hati sejiwa ke hati sewajar ke, apa ke namanya dia dalam Facebook tu, ya? Dia mengatakan, bertanya dengan ustaz, lebih kurang soalan dia begini: ustaz, saya nak kembali, ambil soalan yang mudah, saya nak kembali kepada Allah, saya nak solat, saya nak bertaubat. Selama ini saya banyak melakukan zina, kan? Saya banyak melakukan dosa dengan dosa pada Allah dan pada manusia, ya. Jadi macam mana saya nak bertaubat, dan macam mana saya nak mulakan kehidupan baru, macam mana saya nak menghidupkan kehidupan baru, kan? Bagaimana nak mulakan solat? Saya tak pandai solat, katanya. Macam ni lah, ya? Pada si pernama tu, ya, siapa namanya wallah. Tapi bertanya tu, kebanyakan yang bertanya dengan ustaz adalah wanita, lelaki, wanita. Lelaki tak ada. Lelaki ada berapa kerat aja, Tapi ustaz faham kenapa lelaki ni tak nak bertanya, malu apa semua, kan. Dia tak apalah, jawab sendirilah pada kaum lelaki, ya? Baik, pada kaum yang si bertanya tu, dia bertanya soalan yang pertama secara rambang lah, ustaz dengar, ya, ustaz ni. Ustaz, bagaimana nak memulakan kehidupan baru? Dulu saya banyak berdosa, banyak berzina, banyak melakukan benda perkara dosa lah. Ustaz nak tanyalah, ustaz tak boleh nak berbohong, sebab dalam Facebook ustaz banyak kawan-kawan tentera, bekas tentera yang kenal diri ustaz ni macam mana, ya? Baik, rasa-rasanya ustaz ni baik tak orangnya, ya? Ustaz juga seorang pendosa, ya? Sedahulunya saya seorang pendosa, ya? Saya bukannya orang yang baik-baik, ya? Seperti mana yang pernah ustaz buat live dulu, siapa diri ustaz, berkongsi sedikit latar belakang ustaz, macam mana kehidupan ustaz. Di situ saja boleh menilai sama ada ustaz ni jenis orang baik ataupun tidak, ya? Nak memulakan hidup baru, ustaz juga pernah memulakan hidup baru. Yang pertama, langkah pertama, bertaubat. Macam mana nak? Ya Allah,
Tak perlu nak solat sunat taubat apa semua, tak perlu. Tak perlu. Yang penting hati itu ingin bertaubat. Hati itu ikhlas nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam naik motor pun boleh bertaubat, dalam berjalan kaki pun boleh bertaubat, dalam kita bekerja pun boleh bertaubat. Segala-galanya kita bertaubat. Lepas berzina, ya Allah, berzina ni, ya Allah, aku dah melakukan dosa ni, selepas ni aku tak nak buat lagi. Baru lepas berzina, mandi hadas pun belum lagi, ya Allah, aku tak nak lagi berzina. Banyaknya dosa aku lakukan, aku malu dengan kau apa semua. Bertobat, tobatlah. Yang pertama, ikhlas nak bertobat. Yang kedua, berusaha tidak mahu mengulangi lagi perbuatan tu. Yang ketiga, buat segala-galanya kerana Allah. Itu je bertobat. Bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, bukan celup-celup. Kalau orang Perak panggil ni tobat celup-celup, semayang celup-celup. Kan? Sudah, habis cerita. Ini Ustaz bagi pengalaman Ustaz lah, cara Ustaz. Yang kedua, jauhkan diri daripada kawan-kawan yang mana boleh menyesatkan kamu, yang mana boleh menjauhkan diri kamu dengan agama. Contoh macam Ustaz dulu. Ustaz dulu berkawan dengan orang ini, dengan orang ini. Kita boleh menilai kawan kita yang mana baik, yang mana buruk. Kawan yang paling baik adalah kawan dengan yang paling baik adalah berkawan dengan Al-Quran. Al-Quran itu lebih baik. Kalau kita berkawan dengan manusia ni, kalau kita berkawan dengan ustaz, berkawan dengan orang masjid, berkawan dengan orang surau, kadang-kadang orang surau, orang masjid ni pun banyak juga pembelitnya. Dia kadang-kadang ada juga cakapnya yang tak betulnya. Kadang-kadang di masjid bagus, sembang baik, tapi nikamnya. Itu je cerita dia. Berkawan dengan Al-Quran, boleh berkawan. Kurangkan maksud ustaz ni bukan tidak berkawan langsung. Berkawan. Tetapi kita tahu kita nak berhijrah, jadi jangan kita ikut orang. Kita ikut Al-Quran. Al-Quran kata apa? Jauhkan daripada zina, jauhkan daripada menipu, jauhkan daripada riba, jauhkan daripada melakukan minum perkara-perkara yang memabukkan, melakukan perkara-perkara yang memabukkan. Di waktu siang waktu benang putih duduk di mana, siang lah benang putih duduk di mana, dia cari kerja, mencari rezeki. Pada malam ni apa buatnya? Dia tutupi dengan selimut. Apa cerita waktu malam duduk di mana? Duduk di rumah, duduk bersama anak isteri. Tak ada anak isteri, duduk bersama Al-Quran, baca Al-Quran, banyak berzikir. Duduk di rumah lah cerita dia duduk di rumah. Jangan kita huah. Itu cara ustaz dulu. Yang bolehkan ustaz berhijrah. Dia bolehkan ustaz membersihkan diri. Banyakkan beristighfar. Okey. Istighfar tu mohon ampun lah, kan? Yang kedua, soalan yang kedua, ustaz, macam mana saya nak solat? Saya ni tak tahu solat. Ustaz nak tanyalah. Ustaz nak tanyalah. Hidup kamu yang kamu bagi tahu lah ustaz, pada saya, umur kamu sudah 32 tahun. 32 tahun, takkan kau tak tahu solat langsung? Al-Fatihah tak tahu ke? Al-Fatihah, boleh baca Al-Fatihah. Kamu buat dahulu solat yang sekadar kamu tahu. Sekadar kamu tahu. Lepas tu ada dia soalan tanya. Saya pernah bertanya dengan seorang ustaz, di tempat saya. Dia mengatakan kalau dah nak bertaubat, nak solat, wajib. Memang betul, wajib. Kena buat terus 5 waktu teret. Itu namanya bangang. Kan? Itu namanya bangang. Ustaz nak tanya balik pada diri kamu, dan kalau boleh kamu tanya pada ustaz yang bercakap kat kamu tu. Kita ni umat akhir zaman. Kamu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ke? Kamu nabi ke?
Kamu apa ke tak? Kita bukan Nabi, kita bukan sahabat, kita bukan. Kalau zaman sahabat dulu, yes, aku memeluk Islam. Saidina Umar, aku peluk Islam, terus dia solat, terus dia taat dengan Allah apa semua. Boleh. Tapi kita ni lemah. Ustaz dulu pun mula ustaz cerita dulu ustaz dulu solat, subuh tak solat. Mula-mula nak berhijrah, subuh tak solat, Zuhur seminggu, sebulan ustaz solat Zuhur aja, asar, maghrib, isyak tidak. Asar, lepas tu Zuhur dengan asar. Sebulan lebih tak silap. Lepas tu ustaz tinggal, tak solat langsung. Kemudian ustaz dalam, tak ingat, lama jugalah, tapi tak sampai sebulan. Kemudian ustaz solat subuh, Zuhur, asar, maghrib. Subuh, asar, maghrib. Bila dah solat macam tu, tak dengar, tak ada suaranya. Tak ada suara ke? Rasa-rasanya ada tak suara ustaz dalam ni? Ustaz pun tak pasti sama ada tidak ada ke tidak. Tapi ustaz rasa ustaz dah pasang mic dia lah. Mungkin tak dengar, mungkin. Okey. Kemudian ustaz solat apa? Yalah, dalam subuh ustaz tak solat. 4 waktu tu ustaz solat, 1 waktu tu ustaz tinggal. Lama kelamaan ustaz dah sebuat 4 waktu. Ustaz ajar diri ustaz bangun awal, tak solat, bangun awal dahulu. Bangun awal. Mula ustaz bangun tidur, cuba bangun, bangun tidur. Dulu kita bangun pukul 10. Kita kurangkan, bangun pukul 9. Kurangkan, bangun pukul 8. Kurangkan, dalam minggu ni pula aku nak bangun pukul 6. Tengok sampai ke pukul 5. Ustaz step by step. Kemudian ustaz belajar. Alhamdulillah. Yung, tadi pasal ada saudara kita kata tak ada suaranya. Ada suaranya kamu, insyaAllah. Alhamdulillah. Kemudian ustaz baru belajar, baru solat subuh, kunut pun tak boleh. Ni ustaz bukan mengaibkan, ustaz mengaibkan diri ustaz supaya jadi tauladan pada semua, menjadi panduan pada semua, supaya nak ikut cara ustaz pun boleh, tak ada masalah. Solat, dalam kita solat pula begitu. Solat kita tinggal, kita ustaz solat, kunut pun tak boleh. Kemudian ustaz belajar kunut, ustaz belajar itu, belajar ini, belajar solat apa semua. Kamu rasa, yalah ustaz yang kamu bertanya, yang si bertanya itu, dia kata jika kamu tak solat, kamu dah bertaubat, kamu tak solat, kamu berdosa besar. Ustaz nak tanyalah kat orang yang bertanya dekat ustaz dia tu. Dosa pahala ni di tangan ustaz tu ke? Itu pun di tangan Allah. Di tangan Allah. Yang penting kita ada usaha untuk bertaubat, berusaha untuk solat, berusaha untuk berhijrah. Salah satunya daripada ni, kita tahu diri kita. Kita tak tahu, macam Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam mengata dalam hadis yang sahih yang bermaksud kan, jangan kita pertikaikan solat seseorang itu. Sebab orang yang tengah sakit apa semua tu, jangan kita pertikai. Kerana kesakitannya orang itu yang rasa, bukan kita yang rasa. Sama juga dengan keadaan sekarang. Jangan keadaan kita sekarang ni. Kita tahu macam mana lihatnya diri kita nak solat, kemampuan kita macam mana untuk memperbaiki. Kita buat step by step. Itu juga dalam lingkungan untuk cuba berhijrah, untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki agama dalam diri kita. Itu je. Kita, bila orang nak berilmu, orang nak berhijrah, kita sebagai ustaz, yang orang panggil ustaz ni, ustaz tak ada rasa diri ustaz ni, tapi orang dah banyak panggil ustaz dah. Yalah, tahu ustaz ni memang mufti pun tahu dah, yang bagi ustaz bukan orang ramai, bukan netizen yang bagi. Tapi ustaz tak, kalau boleh tak nak digelar ustaz pun, cukuplah panggil PJ pun okey. Kita bila nak berhijrah, kita berusaha untuk berhijrah. Berusaha untuk berhijrah.
Itu salah satunya berusaha untuk berhijrah. Dalam usaha kita nak cuba belajar bangun awal, ya. Solat 4 waktu tu kita tak tinggal. Mudah. Kau kata, Ustaz, saya tak pandai solat. Handphone canggih kot. Okey. Berubah tapi tidak ada sokongan sendiri sahaja macam ni. Kita nak berubah, dalam Al-Quran ada menyebut, Allah menyebut yang bermaksud, aku tidak akan mengubah nasib seseorang itu, kecuali kita berusaha untuk mengubah diri kita. Bermakna kita jangan mengharapkan orang lain. Jika kita mengharapkan orang lain untuk berubah, maka kita tak akan berubah. Tapi jika mengharapkan kepada Allah, kita akan berubah. Perlahan lambat laun berubah. Macam Yong, Kia Fansuri ni kan. Kamu tak kenal aku, Yong, kan? Kamu berkawan dengan saya, saya mendorong, saya memberi ilmu, saya begini, tak faham saya bertanya. So, itu juga adalah sokongan diri sendiri. Jangan kita berharap untuk mengubah nasib kita, mengubah kehidupan kita, mengubah diri kita untuk menjadi baik kepada orang lain. Mengharapkan orang lain, mengharapkan suami ke, nak mengharapkan isteri ke, nak mengharapkan anak ke. Kebahagiaan manusia tak boleh bagi. Kita tak dapat kebahagiaan manusia walaupun manusia itu berjanji nak bagi bahagia kepada kita. Tak ada. Tetapi berjanji dengan Allah, Allah akan beri kebahagiaan kepada kita. Itu aja. Buat usaha. Nanti biarlah nanti orang nak kata apa, nak pedulikanlah orang nak kata ke. Yang penting kita fikir, apa Allah kata. Kalau kita tak nak buat, kita tak nak kembali kepada jalan Allah, itu je. Kalau fikir masalah orang lain bercakap, nanti orang ni bercakap ni, nanti orang kata ni macam ustazah apa semua. Dalam kita punya kubur belum tentu lagi anak-anak isteri kita, kawan-kawan kita sedekahkan kita dalam kubur. Pedulikan dia pun nak pelekeh ke apa semua. Ustaz dulu pun orang pelekeh, kawan-kawan pelekeh, kaki-kaki mabuk, kawan-kawan ustaz kaki mabuk, pelekeh. Tapi ustaz buat tak tahu je. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang mereka pula segan. Dia pun agak malu. Dulu jebat, dulu kaki mabuk. Jadi ustaz, aku pernah tengok lah dia ni macam member kita dululah. Sampai bertegur, jebat ke? Jebat lah dia kata. Ingat tak saya? Ingat kan. Tak ingat lagi siapa dia. Kita dulu kat pub ni kita beri dia apa semua. Subhanallah, cakap kan. Tak sangka kamu dah jadi ustaz. Kamu ada tauliah ke? Ada, saya tunjuk tauliah saya. Pasal kawan-kawan tunjuk tauliah sana. Ya Allah, aku juga yang tak betul-betul lagi. Engkau dah betul dah. Nampak? Pedulikanlah apa nak cakap. Baik kepada soalan pada yang hamba Allah, kawan saudara kita yang tu tadi. Kita nak berubah. Kita jangan drastik. Ustaz ni tak pandai sangat bahasa orang putih ni. Memang ikut celup-celup je lah. Ustaz tak pandai orang putih, ustaz tak ada belajar, ustaz tak ada sekolah tinggi-tinggi. Jangan gopoh. Teruskan. Jangan kita rasa kita nak satu benda ni, aku nak bertaubat ni, aku nak rastik terus, aku nak solat 5 waktu pun. Sekali kamu dah tinggal, dia akan tinggal terus. Akan tinggal terus. Sebab apa ustaz, apanya ustaz cakap? Ustaz berpandu kepada pengalaman ustaz. Saya bercakap, Ustaz Jebat PD ni, Ustaz Jebat ni berpandu kepada pengalaman saya sendiri. Sebab saya juga dulu adalah orang yang pendosa. Tak percaya, tanya kawan-kawan ustaz yang ni. Ni Roslan Ahmad, cuba tanya. Ustaz Zainul, tanya, cuba messenger dengan dia. Tanya ustaz ni macam mana perangai. Dia orang pun pening kepala. Ini semua incas ustaz dulu masa dalam ni. Pening kepala dia pun orang nak membetulkan ustaz ni, nasihatkan ustaz ni. Tapi Alhamdulillah ustaz pun yakin yang mereka berdua ni pun ada ustaz-ustaz incas-incas ustaz yang lain.
bangga dengan apa yang ustaz jadi sekarang. Mengajar agama, dah disahkan boleh mengajar agama, bukan ustaz main mi segera. Mereka pun bangga. Tapi dulu cuba tanya, ustaz macam mana? Ya Allah, ya Rabbi, Tuhanku, bersilat, berjudo, berkarate dia orang ni dengan ustaz ni. Nak membetulkan ustaz ni, nak membaikkan ustaz ni. Tapi alhamdulillah, perlahan, ustaz tak gopoh, tak gocoh. Ustaz buat hal dunia ustaz aja. Tambah-tambah, yelah ustaz nak cakap pun susah ustaz. Tak apalah, cakap lah. Ustaz sendiri pun dulu sebelum masuk askar juga ada bekas kongsi gelap. Bekas kongsi gelap. Jahat tak jahat? Jahat. Kan? Jadi cuba kita tengok. Waalaikumsalam Scott. Kalau kita bukan nak cerita pasal ustaz, tapi ustaz nak menceritakan tentang apa yang perlu dilakukan oleh hamba Allah, saudara kita, kan, yang nak berhijrah, kan. Bagus, alhamdulillah. Ini bermakna manusia di dalam negara kita ni bukan semuanya jahat. Mereka inginkan kemakmuran, mereka inginkan kebaikan, mereka inginkan hijrah. Mereka nak menjadi, tak ada manusia nak jahat. Tak ada. Semua nak baik. Semua nak sempurna, nak rasa nak dapat sempurna walaupun tak dapat sempurna. Memang takkan dapat sempurna, tapi sekurang-kurangnya kita dapat jadi orang yang beriman kepada Allah. Ustaz pun tak mengharap, ustaz tak sangka pun ustaz boleh lulus dalam ujian, dalam temuduga mufti Seri Seremban, ustaz boleh lulus. Sedangkan ustaz ni hanya belajar kampung je, belajar kitab kampung. Belajar dengan arwah ni Aziz, belajar dengan Haji Saleh, kan. Ustaz cak ayam. Tapi ustaz boleh lulus. Sebab apa? Tak nak cakap lah ustaz ni ikhlas, sebab ustaz ikhlas ni kita dengan Allah. Sebab apa? Keinginan untuk kita berhijrah, keinginan untuk kita teruskan cintanya kita dengan ilmu, maka kita dapat mengubah nasib kita. Jangan pedulikan orang cakap. Sebab apa? Orang yang bercakap kita nak berhijrah, orang yang bercakap kita ni begini, mereka dihasut oleh syaitan dalam hatinya supaya memesongkan hati kita, melonggarkan akidah dalam hati kita. Tapi kita punya akal. Allah dah beri kata Al-Quran, aku berikan akal dan fikiran kepada kamu untuk kamu berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Itu maksud dalam Al-Quran. Tapi dalam maksud-maksud tafsir Al-Quran nanti ustaz akan terang satu persatu, daripada surah Al-Baqarah hingga ke penghabis lah, sampai ayat Ikhlas. Tapi makan masa lama lah. Ini ustaz akan sampaikan dalam surah Al-Baqarah, insya-Allah pada malam nanti. Dan siapa yang ingin menerusi tafsiran Ustaz Jebat dalam YouTube, boleh tengok dari Ustaz Jebat. Tak ada sembang-sembang lain, tak ada lama-lama pun. Sekejap-sekejap aja. Kita ambil sikit demi sikit, Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kawan sahabat kita seorang tu pun telah memahami apa yang ustaz sampai dan ucapkan terima kasih. Sebenarnya macam ni lah, tak payah ucap terima kasih kepada ustaz. Ustaz ni pun bukan manusia yang baik, ya. Ustaz hanya menyampaikan ilmu. Ustaz sendiri pun tak tahu sama ada ustaz lepas tak lepas sakaratul ni alam kubur nanti. Tetapi terima kasih dengan Allah, kerana Allah yang menggerakkan hati ustaz untuk buat live macam ni. Allah yang menggerakkan hati ustaz untuk berkongsi pengalaman dan ilmu pada saudara kita. Jika kita nak rasa kita nak mula solat, perlahan-perlahan dah. Solat ni mudah sangat. Ustaz bagi dengar betul-betul. Ustaz bagi tahu apa yang dia kata solat dalam rukun. Tak solat kunut, tak baca kunut, tak ada masalah.
Tak ada masalah baca kunut. 13 rukun, ada 3 lagi rukun qauli fi'li qalbi yang itu kita tinggalkan dulu sebab kita tak faham, kita baru nak belajar, kita nak belajar dalam agama. Kita nak cuba diri kita dekatkan dengan agama. Sama dengan ustaz. Ustaz dulu pun tak tahu qalbi, fi'li, qauli. Apa dia benda ni 3? Setahu saya ni 13 rukun aja dalam solat. Ada lagi 3. Kita tak faham, kita tinggalkan dulu. Ambil solat 13 rukun. Berdiri betul. Takkan kita nak solat ni berdirilah, kan? Syahadah niat, kan? Tak boleh niat. Aku ni tak payah, tak ada usalli fardal maghribi salasa. Tak payah. Aku nak solat maghrib ni. Dia fikirlah mati, aku nak solat maghrib ni 3 rakaat, kan? Kerana Allah, tak kerana Allah. Dah tentulah kerana Allah. Solat kerana apa? Kerana Allah lah, kan? Allahu Akbar, takbir. Dah. Tak perlu nak sibuk-sibuk ni. Aku tak boleh nak baca, tak boleh nak baca Jawi ni. Baca Rumi. Allah tu Maha mengetahui, kan? Angkat takbir. Kita tak boleh baca iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tak boleh. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wa ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tak boleh. Tak boleh baca. Tak apa, tinggalkan dulu. Al-Fatihah tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak betul lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tak apa, teruskan. Allah tu tahu kita nak berubah. Dia tak ada kita bertaubat terus kita boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada dia kita baca macam ustaz. Tak ada nak baca macam orang dah ni. Baca dulu Al-Fatihah. Baca dulu. Ustaz bagi tahu solat ni senang. Rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Tak payah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tak payah. Sonyap yo. Orang negeri 9 kata sonyap yo. Berodong yo. Rukuk. Berhenti sekejap. Kemudian kita bangun ihtidal. Bangun kita berdiri sebentar. Apa nama dia? Ihtidal. Allahu Akbar. Banyak cakap pula dah. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Ihtidal lah. Sami Allahu liman hamidah. Tak payah baca Rabbana walakal hamdu min usama syai'in ba'du hamdan katsiran tayyiban fi. Tak payah. Itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, rukuk. Dah. Tak payah baca. Sami Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, rukuk. Tak payah baca apa. Allahu Akbar, berdiri balik. Al-Fatihah je baca. Takkan tak boleh. Itu je buat. Tapi dalam masa yang sama kita belajar rukuk. Cara kita belajar memperbaiki solat kita. Sama macam ustaz dulu. Memperbaiki solat kita. Terima ataupun tidak di sisi Allah solat kita. Terima ataupun tidak di sisi Allah solat kita, itu Allah punya kerja, bukan manusia punya kerja. Pedulikan orang cakap, kau semayang macam ni tak sah ni. Cakap pada orang tu, kau bodoh. Hukum letak pada diri aku, pada diri orang lain ke ataupun pada diri kau. Hukum letak pada diri. Tengok solat kamu betul tak betul. Aku tahu aku tak pandai lagi solat. Aku nak mempelajari solat. Aku memperbaiki dalam memperbaiki solat aku. Rasa-rasanya Allah terima tak terima? Terima, insya-Allah Allah terima. Kamu tunaikan je, kamu buat dia solat. Belajar. Ustaz sendiri pun masih belajar dalam solat. Walaupun ustaz dah tahu maksud pergerakan di dalam solat, makna-makna di dalam solat, sebutan-sebutan dalam solat. Ustaz tahu, saya dah tahu, tapi saya masih mempelajari lagi. Masih untuk memperbaiki lagi. Nampak? So kita jangan cuba nak bang orang. Biarkan orang nak solat. Kita galakkan kawan sahabat-sahabat kita yang nak berhijrah. Ya. Jadi ustaz rasa yang mana soalan-soalan mengenai
mesej kata nak bertaubat, nak apa semua tu, dah ustaz bagi tahu, ya. Buat. Ustaz dah jawab. Yang mengenai ada satu tu mengenai dengan aurat, ya. Pakai tutup aja aurat. Dalam surah An-Nisa ada sebut tutuplah aurat kamu, tutuplah rambut kamu, tutuplah dada kamu, tutuplah apa. Maknanya seluruh badan kena tutup. Tak boleh lah ustaz, saya rasa panas lah, apalah, itulah, inilah, macam-macam alasan lah, macam-macam lah, kan. Perlahan-perlahan ustaz cakap tadi kan, perlahan-perlahan tutup kepala dulu, tutup yang ni muka dulu kan, perlahan-perlahan kan. Tutup bawah dada, dah boleh ada macam pun pakai yang labu, tudung yang labu, apa tu, pakai tudung yang ini. Mudah. Lama kelamaan cinta merasai kecintaan kepada pakaian-pakaian yang menutup aurat akan timbul, maka dia akan tutup aurat. Habis cerita. Kenapa kita nak mengejut-ngejut? Kita bukan sahabat, kita bukan orang yang maksum, kita bukan dah tentu masuk syurga. Tak, ustaz sendiri pun tak masuk syurga walaupun orang panggil ustaz. Taliah pun ada, kad taulid mengajar pun ada, tak masuk syurga. Ustaz masuk neraka dulu. Malah tuan-tuan semua lebih selamat. Tak ditanya oleh Allah. Ustaz dulu ditanya. Sebab aku dah pinjamkan kau ustaz Jebat, aku dah bagi pinjamkan kau ilmu. Kenapa kau tak sampai? Apa kau buat dengan ilmu aku bagi apa? Dia akan tanya ustaz dulu. Jadi persoalan tu ustaz dah jawab. InsyaAllah di lain hari, di apa semua, malam nanti insyaAllah kita akan memperdengarkan tafsiran Al-Quran sedikit. Kita tak payah ambil banyak-banyak, sikit-sikit. Kalau cakap banyak-banyak, buat tafsir banyak-banyak, orang akan boring. Orang lebih suka dengar cerita-cerita fitnah daripada cerita-cerita ilmu ni, kan. Kita dengar buat sikit-sikit. Hari ini ustaz akan insyaAllah akan baca surah Al-Baqarah daripada ayat 1 hingga ayat ke-5 insyaAllah. Dan menerangkan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran supaya kita faham. Sebab kita dah terlalu jauh sangat dengan Al-Quran. Dalam YouTube type Ustaz Jebat, InsyaAllah ada type Ustaz Jebat, akan adalah muka orang tua ni, kan, membaca Al-Quran, membuat tafsiran Al-Quran. Supaya bukan tujuan nak glamour, bukan nak tujuan nak subscribe apa penin ustaz nak nyebutnya, kan. Bukan nak sebabkan yang itu, tetapi ustaz nak berkongsi ilmu supaya kita memahami apa yang diceritakan oleh apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Sebab kita terlalu dah jauh sangat dengan Al-Quran. Kita boleh membaca Al-Quran tapi kita tak tahu bagaimana apa maksud dalam Al-Quran. Dengan itu, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kejahilan, yang keburukan itu daripada ustaz, kelemahan ustaz sendiri. Sebab ustaz juga bukan orang yang perfect, bukan ustaz orang yang perfect, orang yang baik, orang yang bagus, Ustaz juga melakukan dosa. Yang buruk tu daripada ustaz sendiri. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.